Berjuang menempah susah, menanggung derita, menungkap fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Dipisah dia berkelana, dibelenggu dia uzlah menagih minat, namun jiwa memburu cinta, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, pemerah keringat mencurah tenaga. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya berkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, pemerah keringat mencurah tenaga. Berjuang artinya berkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Sudah sunnah orang berjuang, mengembala dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi,
dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Tidak kurang yang sayang padanya. Orang lain mati dilupa, para pejuang tetap dikenang. Sejarahnya ditulis orang, makamnya sentiasa diziarahi. Perjuangan tetap diingati. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa,
pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang beriman sambil bekerja mengingati Allah, auratnya ditutup semasa bekerja, hasil yang banyak dizakatnya. Itulah petani yang bersyukur namanya. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Wahai petani, bersungguh bekerja, berkhidmat pada agama dan bangsa. Jangan rasa malu dan hina, agar makmur rakyat dan negara, agar makmur rakyat dan negara. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Kemakmuran rakyat di tangan mereka. علامي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Dari bumi, dari hati, terbang penawar al-wahidah, halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan-puan. Seperti biasalah ya, kita belajar tentang herba, kita belajar tentang menyelesaikan permasalahan penyakit. Kadang-kadang kita belajar herba tu mudah. Sakit ni herba ni, sakit ni produk ni, tapi bila kita apply, kita bagi kepada orang, itu timbul reaksi macam-macam. Ada yang sakit, ada yang demam, ada yang jadi begini. Itulah. Jadi memanglah sama seperti kita membawa dia punya kenderaan ya, kenderaan ya begini, breknya di sini, minyaknya di sini, tapi bila kita bawa jumpa dengan liku, jumpa dengan bukit, jumpa dengan tengkongan-tengkongan tajam lah. Inilah perlu kepada pengalaman, perlu kepada perkongsian pengalaman. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Dan bagi kumpulan yang pertama yang akan mengikuti bersama dengan kuliah Pak Haji nanti pada 12, 13 dan 14 itu yang Pak Haji dipahamkan, insya-Allah. Mari kita cuba menelaah ya. Cuba kita untuk mengkaji di mana kelebihan dan pengalaman yang ada pada masing-masing, insya-Allah. Baik. Soalan kita yang pertama yang Pak Haji terima hari ni, iaitu ibu ni baru mengandung 2 bulan. Ini soalan pertama ni. Ibu ni baru mengandung 2 bulan, ada masalah ketumbuhan pada kakinya sebesar bola pimpong. Ada ketumbuhan dekat kakinya, tak diberi tempat mana, tapi dekat kakinya berasa cekang dan merah. Ni radang ni. Apa perawatan herba yang sesuai untuk, dan ibu ni telah banyak mengalami keguguran sebelum ini. Itu di antaranya. Masya-Allah ya. Jadi ibu hamil mudah gugur. Sebelum daripada 4 bulan, kebanyakannya kita perlu berhati-hati bila kita nak bagi sesuatu herba. Ada satu pasangan ya, dia jumpa dengan Pak Haji, dia kata dah banyak kali dah hamil isterinya ni, tetapi gugur. Selalu gugur. Jadi Pak Haji tanya, apa yang mereka makan ketika mereka sedang, ataupun apa yang makan oleh isterinya ketika sedang hamil. Dia kata isteri dia tak makan yang aneh-aneh lah, pokoknya seperti biasa, cuma dia rasa ngilu di bahagian kakinya dan mereka akan pergi bekam. Bekam. Jadi Pak Haji tanyalah, bekam tu dekat mana? Dia kata dekat tempat ni. Dia tunjuklah tempatnya. Oh, itu. Itu satu kesalahan, iaitu bekam di titik SP6, spleen 6, limpa 6. Bekam di titik limpa 6 ni gugur. Kalau orang tu hamil muda, dia gugur. Jadi kalau orang tu nak bersalin pun, di situ juga yang kita pijak, kita urut, kita pijak di titik tersebut juga untuk mudahkan dia bersalin. Kalau orang itu tak dapat zuriat keturunan, maka dibekam di situ, betul. Tapi kalau dia sudah hamil, kita tak boleh. Sebab itu menyebabkan keguguran. Titik akupuntur SP6, spleen 6 atau limpa 6. Ini kena ingat ni betul-betul ya. Jadi kita nak bekam titik itu pun tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi kena belajar bekam pun. Jadi kalau kita bekam orang, tiba-tiba berlakunya keguguran, kita tak belajar ya. Itu satu kesalahan ya, kesalahan. Itu Pak Haji tak maulah nak cakap pasal hukum fiqahnya apa, kedendanya kena bayar apa, tapi kena ingat betul. Begitu juga dengan minyak sahara ni, kena ingat betul. Minyak sahara ni memanglah orang perempuan hamil dia suka minyak ni, letak ni sejuk, boleh tidur tenang dan sebagainya, memang boleh. Tapi kita tak boleh hidu. Kalau kita hidu, dia masuk, dia merosakkan janin, merosakkan kandungan kita. Jadi berartinya kena hati-hatilah. Herba ni apa pun kena belajar. Ya, jadi serius kita nak belajar, ya, nanti datang ke sini. Okey, baik. Dalam kasus ini kita kena ingat bahawa terjadi satu ketumbuhan di bahagian kakinya. Ketumbuhan ini peradangan, merah, ya, kemudian besar bola pimpong. Besar tu bola pimpong tu.
Jadi kita kena sapu dulu dengan tanah liat putih, kita sapu dulu dengan hati bumi, ya. Kita ada ubat sapu lendir hati bumi, ini sangat bagus ini. Sapu ataupun tanah liat putih, ini kita campur dengan air, kita sapu dulu, ya. Jadi kena ingat sesuatu yang berwarna merah, radang, tak boleh kita gunakan minyak. Jangan gunakan minyak penawar rimba, kita gunakan minyak minyak bubuk, itu tak boleh. Sesuatu yang bersifat radang itu kita gunakan macam bengkak misalnya sebagainya, kita harus gunakan sesuatu yang bersifat dingin. Itu yang penting. Baik. Jadi oleh sebab itu, apakah perawatan? Soalannya yang nak ditanya sini, timbul keraguan kepada orang yang nak beri ubat tu. Kalau saya nak bagi herba apa? Sebab ini ibu hamil pun hamil muda. Saya takut dia jadi keguguran lagi. Apakah herba yang nak diberikan? Ya, baik. Dengar sini betul-betul. Herba yang nak diberikan ini, dia tidak boleh ambil herba yang mempunyai bahan aktif khusus. Kita belajar tentang herba. Baik. Detailkan sikit lah, ya. Herba yang pertama di sudut nutrisi. Umum-umum saja, semua orang boleh ambil. Anak kecil boleh ambil, orang dewasa boleh ambil, orang tua boleh ambil. Seperti moringa. Itu umum-umum. Yang kedua, herba yang mempunyai aktif ingredient khusus. Ini tidak semua orang boleh ambil. Kena tengok kondisi bagi orang yang sakit. Jadi ketika jadi begini, maka kita kena ingat bahawa ketumbuhan dalam tubuh badan kita ini sama juga seperti anak yang sedang membesar. Anak itu ketumbuhan juga. Ya, dalam istilah, tanda kutip istilah, ya, bukanlah anak tu ketumbuhan, anak tu kan anugerah Allah. Tapi dia bersifat seperti ketumbuhan, membesar. Jadi, kalau kita bagi sesuatu herba untuk ketumbuhan di kaki, apakah tak efek kepada ketumbuhan di dalam rahim? Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi, oleh sebab itu, kita kena mencari herba yang mempunyai mata. Mata maksudnya istilah tanda kutip. Jadi sebab itu bagi mereka yang belajar dengan herba, dengan Pak Haji ni ada istilah-istilah dia. Jadi istilah-istilah tu harus faham. Herba yang mempunyai mata, jadi yang bersifat selektif. Adakah herba yang bersifat selektif? Ada, bapa ibu sekalian, ada. Apa contohnya? Dengar sini. Biasanya yang kita ketemu orang hamil bersama dengan fibroid. Anak membesar, fibroid pun membesar. Kerana kedua-duanya adalah ketumbuhan. Macam mana kita nak makan sesuatu herba supaya fibroidnya kecil, anak membesar? Atau dalam arti kata yang lain, tidak mengganggu anak, bayi, kandungan, tetapi membuatkan fibroid itu jadi kecil. Macam mana nak buat? Sudah tentu kita nak cari satu herba yang bersifat selektif. Tanda kutip ada mata. Ada mata maksudnya boleh memilih bagainya. Jadi oleh sebab itu maka dikenal pasti ni sejak pada zaman dulu-dulu lagi digunakan. Dia adalah sirih. Sirih adalah sejenis herba yang mempunyai sifat selektif. Kenapa sirih mempunyai sifat selektif? Nanti kita bincangkan. Jauh perbincangannya. Kerana bincang kena guna heart to heart. Ya, dia tak boleh guna di sini. Kalau kita guna di sini, kita gunakan sains moden. Seeing is believing. Lihat dan percaya. Kalau tak lihat, jangan percaya. Kita tidak akan dapat menembusi satu alam keajaiban pada hikmah penciptaan Allah. Ya, kalau kita hanya kita fikir begini, ni dah pisau, Pak Haji kata ambil pisau, kalau kita potong di lengan kita pasti luka. Seeing is believing. Pisau tajam pasti luka. Tapi ada orang yang pisau tajamnya tak mampan ini dengan senjata. Kenapa? Di mana duduk logiknya? Logiknya di mana? Cuba berikan satu penjelasan sains yang menyebabkan dia tak luka. Sains sudah menemui satu titik buntu. Maka kita kena belajar dia dengan hati. Menggunakan panca indera kita yang keenam. Kita gunakan hati untuk memahaminya. Jadi dalam kehidupan ini,
Bapa Ibu sekalian, banyak orang yang hidupnya hanya menggunakan akal tetapi tidak guna hati. Bila kita guna akal, tak guna hati, bila kita terjemahkan dalam pengobatan tib nabawi, maka di situ dia tidak masuk. Itu tidak boleh dirungkai. Sebab apa? Tib nabawi ini, misal kata sebagai contoh, suratul Fatihah. Bagaimana nak membuktikan suratul Fatihah dapat menghilangkan keracunan binatang berbisa? Bagaimana sains nak membuktikan? Sudah tentu sains tidak dapat membuktikan. Jadi bila sains tak dapat membuktikan, maka di situ harus diterjemahkan, ya, melalui pengesanan di hati. Jadi oleh sebab itulah maka Allah menghantar para nabi untuk menurun mengajar tentang keunikan, tentang kerajaan hati, yang mana itu yang kita kena bincangkan. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa sirih tadi mempunyai sifat selektif, mempunyai mata. Jadi kita boleh gunakan kapsul sirih plus. Sirih ini kalaupun dia digunakan di dalam produk-produk Pak Haji ni, sirih plus. Apa makna sirih plus ini? Sirih yang bercampur dengan daun mambu. Sirih plus dengan daun mambu. Dalam satu penelitian, apabila sirih bertemu dengan daun mambu, dia anti peradangan. Memang daun mambu pun anti peradangan, sirih pun mempunyai anti peradangan. Baik. Adapun perbincangan tentang COVID-19 menggunakan daun mambu, yang tu kita tinggal sebentar dulu. Tetapi Pak Haji nak sebutkan bahawa sirih plus, sirih bertemu dengan daun mambu, dia menjadi salah satu obat yang bersifat mata, memandang, untuk mengecilkan semua ketumbuhan dalam tubuh badan tanpa mengganggu daripada kandungan anak yang sedang membesar. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebut, misal kata satu contoh, anak-anak yang kena penyakit G6PD, G6, G6, PD, G6PD, tidak semua herba boleh makan. Misal kata sebagai contoh, ya, anak-anak yang ada G6PD ni tak boleh makan kacang sepat, kacang yang nipis tu. Kalau makan muntah darah. Tetapi boleh dimakan oleh orang lain. Jadi oleh sebab itulah maka Allah menciptakan dalam tubuh badan kita ini ada dua herba yang sangat sesuai, yang tidak menyebabkan permasalahan keracunan dalam tubuh badan manusia, iaitu sirih dan mambu, atau nim atau mimba. Mindi yang daun kecil, mimba yang daun besar. Kalau mimba itu biasanya dibuat juga untuk ubat kanser. Mindi juga digunakan. Betul? Baik. Jadi oleh sebab itu, apakah dia herba yang kita nak gunakan supaya ketumbuhan dia dapat dikecilkan? Pertama, kita gunakan yang berbentuk sapu-sapuan, tanah-tanah ni. Dan yang kedua, kita makan yang mempunyai mata, herba yang mempunyai mata. Kalau orang tanya kepada kita, mata itu mana dia herba? Percampuran di antara pokok nim bersama dengan sirih. Baik. Persoalan yang kita munculkan di sini, bagaimana kalau nim tidak ada sirih saja? Sirih saja pun berkhasiat. Bagaimana caranya? Caranya, sirih selengkapnya. Sirih, pinang, gambir, kapur. Ingat ni, sirih, pinang, gambir, kapur. Diblenderkan. Orang dulu-dulu dia tak blender, dia gigit-gigit. Ini orang gigi orang hari ni dah tak kuat lagi dah. Blender kan, masuk air, blender kan, buat sapu pada ketumbuhan di kaki tersebut. Ya, boleh kita makan, boleh. Pinang kena guna pinang muda. Jangan pinang masak, pinang muda. Dia itu lebih kuat. Buat kita sapu. Itu di antaranya kita gunakan. Jadi kalau kita nak rebus, kita makan sirih pun boleh. Boleh direbus sirih itu dan boleh diminum. Dia juga ada ubat untuk anti ketumbuhan. Sirih. Macam mana pula sirih? Sirih apa? Sirih hijau kah? Sirih Aceh kah? Kalau di tempat Pak Haji ni ada macam-macam sirih.
Ada sirih tu dia bagi sirih Aceh. Wah, sirih Aceh. Satu lagi sirih hijau biasa. Satu lagi sirih merah. Satu lagi sirih berbatik-batik. Berbatik-batik. Apa pun yang nama sirih yang Pak Haji guna, sirih yang mana satu? Hijau, berbatik, merah, Aceh? Tidak. Satu pun tak guna sirih tu. Pak Haji guna satu sirih, namanya sirih hutan. Dalam bahasanya, wallahu alam, dalam bahasa Thailand, ada teman-teman daripada kita, daripada Thailand yang mengikuti program ini. Kak Yah, keluarga, apa khabar di sana? Ya. Jadi kita guna namanya plumai, bahasa Thailand, sirih. Jadi itu dia antaranya. Masya Allah. Jadi insya Allah boleh kita gunakan itu. Kalau kita tak ada itu, kita gunakan bedak dingin. Bedak dingin. Ambil bedak dingin itu, bedak dingin, baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah, lepas tu masukkan air di situ, kita buat gitu. Pecah, barulah kita sapu di situ. Sebagainya. Masya Allah. Yang kedua, boleh campurkan percampuran di antara tepung, tepung ubi. Tepung ubi di Indonesia ni kalau tak salah tepung terigu. Kalau tak salah ya, tepung ubi kayu, tepung singkong. Campur dengan cuka. Ni cuka nipah. Cuka asli lah kita katakan. Cuka mana pula tu? Cuka buah lontar. Masya Allah. Ya, Pak Hamdi, apa khabar mereka-mereka teman-teman kita? Ya, Pak Taufik, apa khabar daripada Bapak Ali, daripada mana tu? Daripada Madura. Ya, jadi Masya Allah kita gunakan. Cuka ni campur dengan tepung. Mana ada boleh bergaul cuka dengan tepung? Betul, cuka tak bergaul dengan tepung. Tetapi tepung itu dia mempunyai satu bahan bisingkong untuk sebagai anti kanser, anti ketumbuhan. Jadi kita ambil cuka tu, walaupun kita campur dengan tepung, tidak bertemu seperti minyak dengan air juga, tapi airnya itu sudah pun mempunyai bahan untuk anti ketumbuhan. Sapu di atas tempat yang keluar tu cuka dan tepung daripada tepung ubi. Masya Allah, ajaib. Itulah sebahagian daripada itu sebagainya. Jadi pada ibu-ibu yang hamil, ingat ada beberapa herba yang harus berhati-hati yang boleh menyebabkan keguguran. Yang pertama adalah biji papaya. Yang kedua, asam, buah asam yang tua, isi asam. Ketiga, buah mengkudu muda. Yang keempat, nenas muda. Yang kelima, makanan, minuman yang mempunyai gas, ataupun kita sebut sebagai minuman-minuman yang ada gas ini sebagainya. Ya, jadi oleh sebab itu maka kena berhati-hati. Dan kalau orang yang hamil muda ni, coba jangan naik kenderaan dalam perjalanan yang jauh, kerana dia mudah gugur. Ya. Okey, apakah herba untuk mengukuhkan pula kandungan tersebut? Ini menarik. Yang mengukuh kita bagi nutrisi, iaitu moringa atau spirulina. Kita bagi moringa atau spirulina. Bagi juga dia daripada herba sayur-sayuran yang kita boleh gunakan. Ya, itu di antaranya. Baik. Soalan yang kedua ya, untuk Pak Haji jawab pada pagi ni. Boleh ya, Bapak Ibu bisa mencatatnya. Pak Haji cakap pelan-pelan untuk kita mudah menulis. Okey. Kalau nak diperlajukan lagi boleh. Kita cuba kita memperderahkan sikit. Berlaju. Adik saya mengamalkan dipsi untuk dapat zurat baru seminggu, tapi ada sikit pendarahan seperti darah haid, tapi tak banyaklah. Mengalami rasa nak demam dan kering tekak. Apakah perlu diteruskan atau dikurangkan dosnya? Cara amalnya ialah 2-2. Itu dia antaranya. Ceritanya program kehamilan. Selalunya kalau datang di sini, Pak Haji akan bagi dipsi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kalau kita ambil dipsi itu terlalu banyak,
Misalnya 2 pagi, 2 sebelah malam, itu menyebabkan rasa demam, sakit tekak, ambil waktu malam saja, 2. Kalau 2 waktu malam saja pun menyebabkan tak selesa, ambil hanya 1 saja. Kita tidak boleh tergopoh-gapoh. Kita tak boleh buat dan kita tak boleh lihat dalam program untuk hamil ini, kita tidak boleh. Kalau boleh mau makan herba semua, makan hari ni hamil besok, mana boleh begitu ya. Jadi dia kena sabar. Jadi oleh sebab itu, kalau tak boleh dua-dua, itu full resep yang diberikan. Ambil satu-satu. Atau ambil malam saja 2. Atau ambil malam saja hanya 1 saja. Yang penting istiqamah. Kerana Pak Haji memberi tempoh selama 90 hari. Mudah-mudahan apa juga masalah yang tak menjadi kehamilan tersebut, tak kiralah ketersembatan di tiup fallopiannya kah, count of spermnya yang tak cukup kah, ada masalah di kilang telur kah, bagi pihak laki-laki atau bagi pihak perempuan, Pak Haji tidak mahu tahu. Walaupun kita boleh tahu ya, kita boleh tahu juga, dan mungkin dengan test juga kita dapat tahu, tetapi dua-dua harus ambil. Laki-laki juga harus ambil dipsi, perempuan juga harus ambil dipsi. Ya. Jangan saling tuduh-menuduh. Ini kerana kamu, ini kerana kamu. Jangan gitu. Jangan. Allah tak suka. Sebab apa yang berlaku kepada diri kita itu adalah merupakan skrip daripada Allah. Jangan coba-coba untuk kita membuat komentar-komentar dengan sebuah daripada penciptaan Allah yang agung yang bernama manusia. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu betul lah, kita boleh kurangkan sikit. Kalau nak demam, apa juga ubat, bukan hanya dipsi. Tubuh badan kita ni, ada orang yang mempunyai badan panas, sifat api dengan angin. Ada orang yang memiliki tubuh badan yang dingin, sifat tanah dan air. Berbeza. Darah pun berbeza. Ada darah A, darah AB, ada darah O, ya, ada darah B. Darah pun berbeza. Karakter pun berbeza. Ada yang sabar, ada yang tak sabar, ada yang berani, ada yang tak berani, ada yang perbincangannya dibuka seluas-luasnya, ada yang tak boleh berbincang. Masya Allah. Perbezaan karakter yang ada pada tubuh pada manusia ini akan dilengkapi dengan ilmu yang dia pelajari, menjadikan karakter itu karakter yang positif, yang baik. Jangan kita sebutkan orang yang suka pemarah itu tidak baik. Bagaimana kalau dia jadi Sayyidina Umar yang bertukar apabila telah menerima simbahan cahaya Rabbani melalui Madrasatul Rasul, telah berubah keberanian tersebut, berubah menjadi keberanian mempertahankan Islam. Sebab itu ada buku yang ditulis zaman ketiadaan Abu Bakar dan Umar. Zaman kita, zaman Islam itu dijadikan seperti bahan dagang. Seperti aneh melihat Islam itu. Sedangkan Islam itu memerintah 2/3 dunia dengan sukses dan hebat. Itu di antaranya. Baik, Masya Allah. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Ini soalan ketiga ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nak tanya tentang masalah mata yang kabur penglihatan. Apa herba yang terbaik untuk mencerahkan penglihatan yang kabur? Dan bila lamanya membaca, kepala jadi pening. Terima kasih atas jawapan Tuan Haji. Oh, Masya Allah. Ini ni mata kabur kerana gangguan daripada saraf otak. Otak kita ni dia seperti dua hemisfer, dua orang kata dua bahagian. Ada bahagian mata, bahagian penglihatan di belakang kepala kita ini. Ya, ada bahagian pendengaran, ada bahagian ingatan. Tetapi bila saja berlaku, bila dia nak baca saja sakit kepala. Yang ni masalah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh beban. Otak kita tu tak boleh beban dan dia tidak kuat. Jadi macam mana dia nak menerima maklumat?
Kita boleh menerima maklumat yang banyak pada setiap hari, tapi otak kita tak boleh, kita tutup. Kalau kita fikir sakit kepala, ada orang pukul sakit, ada orang ambil jalan mudah, ambil paracetamol ataupun Panadol. Bolehkah jalan begitu? Tak boleh. Panadol bukan jalan dia, bukan itu. Jadi otak ni dia sesuatu yang special, sangat-sangat special. Orang itu kemuliaannya ialah kerana kemampuan otaknya itu yang berfungsi. Para ulama disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Sebab apa? Kerana brilliant, kerana kepintaran. Mereka mengingatkan dan memahami tentang risalah nubuah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintar. Allah bagi kepintaran. Kalau dia nak ingat dia sakit, macam mana nak jadi ulama? Atau kalau dia ada tabrakan, lupa, memori dia lupa semua, dia tak ingat lagi. Masya Allah. Adakah ada ubatnya? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Pertama dulu, kunci di situ dulu. Harus tengok kuncinya itu boleh dibuka. Apa obatnya? Ini obatnya. Million Minerals Plus. Million Minerals Plus ini yang Pak Haji ceritakan. Orang yang lupa boleh ingat balik. Orang yang pikun, nyanyuk, dia boleh ingat balik anak-anak dia. Dia boleh ingat balik, yang paling penting, ingat balik Al-Quran. Jangan kita kata, mak ni sudah tua, dia sudah pikun, kita pasrah saja. Ya, pasrah itu sesuatu yang sangat tinggi dan sangat mulia. Tapi, ikatlah untamu, kemudian baru kamu bertawakal. Ikhtiarnya di sini. Ikhtiar. Subhanallah. Banyak orang kata, Pak Haji jual mahal lah ni. 1 juta rupiah. Kalau di Malaysia, RM300. Ada yang kata mahal, ada yang kata murah. Ya murah bagi orang yang ada wang. Kalau orang tak ada wang, rasa mahal ini sebagainya. Baik, ini bukan kita guna untuk 1 hari. Boleh guna untuk sampai 2 bulan, 3 bulan. Jadi 1 bulan hanya 150 saja. Ni. Jadi ceritanya bahagian otak ni dia tidak ada nilai. Kalaulah boleh diusahakan orang yang sudah lupa boleh membaca, matanya terang, kemudian selepas daripada itu ingatannya juga terang, maka pada ketika itu usahakanlah. Kerana nilai otak bukan 1 juta, bukan RM300. Pak Haji baca satu hikayat. Hikayat ni bukan cerita betul, tetapi bagus di zaman Pak Haji muda-muda dulu lah. Sekarang ni dah tua dah. Hikayat namanya Hikayat Siti Zubaidah. Adapun pesanan Siti Zubaidah kepada suaminya, kalau kamu nak berlayar nanti, tolonglah beli kepadaku akal yang harganya 3 sen setengah. Tu isteri dia yang pertama. Isteri yang kedua, belilah kepada aku emas, permata. Isteri yang ketiga, belilah kepada aku perhiasan-perhiasan daripada tempat engkau berlayar. Tapi isteri yang pintar dia kata, belilah akal. Akal. Maka dia pun berjalan, setelah berniaga membawa pulangan barang yang cukup banyak. Ini hikayat, bukan betul cerita dah, tapi nak buat sebagai satu cerita. Berjalan, dia pulang. Ketika pulang itu, maka dia terlupa untuk membeli. Yang lain semua dah beli, terlupa beli akal. Akhirnya dia pulang semula, pergi cari jumpa satu orang tua. Apa kata orang tua tu? Aku ingin menjual akal kepadamu dengan harga 3 sen setengah saja. Dia sanggup beli kerana ini adalah pesanan isterinya. Dia kata, wahai anakku. Menarik ni. Wahai anakku,
Kalau mahu kenal siapa yang mengasihimu, lihatlah di waktu susahmu, bukan di waktu engkau sedang berada dalam kesenangan. Pak Haji bukan nak cerita pasal hikayat ni. Pak Haji nak cerita, itulah pesanan Saidina Ali. Itulah ucapan Saidina Ali kamarallahu wajah ketika ditanya orang, wahai Saidina Ali, wahai Amirul Mukminin, kau mempunyai pengikut yang ramai, yang setia yang ramai. Kata Saidina Ali, kesetiaan itu hanya dapat kita lihat bila aku tidak mempunyai kekuasaan sebagai Amirul Mukminin lagi. Itu dia. Sama hikayat Siti Zubaidah. Baik, masa tengah jam sudah pun berlalu. Okey, kita berhenti sebentar. Terima kasih, insya-Allah. Saya memetik kata-kata mutiara oleh guru kita, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Kurma, ia tidak mendatangkan penyakit dan ia menghilangkan penyakit. Inilah kurma Phoenis dactylifera. Pastinya buah yang disebut di dalam Al-Quran ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Membekalkan tenaga segera, baik untuk otot jantung, mengandungi vitamin C yang tinggi, merawat sembelit, merawat masalah cacing, menguatkan rahim, bersifat antioksidan. واش علي مني نقلق من رزقي لاش. Kurma ini diambil dalam pelbagai cara. Salah satunya diambil dalam bilangan ganjil 3, 5, 7. Selain itu, ia diambil dalam bentuk pati kurma seperti yang ada di HPA International ini. Jangan lupa dapatkan pati kurma asli tanpa gula keluaran HPA International. Alhamdulillah, kita teruskan lagi kuliah kita, dan bagi merumuskan jawapan bagi soalan yang ketiga tadi, iaitu kita gunakan ini yang Pak Haji sebutkan dia sebagai Million Minerals Plus MMP 1, dan juga boleh menggunakan juga daripada View Spray untuk mata. View Spray ni untuk mata cataracts, mata kelabu, rabun. Jadi kita sudah tak perlu ambil dalam bentuk kapsul lagi, cukup spray saja di bawah lidah, iaitu satu hari 5 kali mengikut waktu solat. Itu saja, cara dia cukup mudah lah. Dan insya-Allah bila ambil begini, dia sudah tidak mempunyai rasa pening lagi ketika dia membaca, insya-Allah. Banyak membantu juga untuk anak-anak. Sikit saja kita gunakan ini. Tak perlu guna banyak. Dia perlu gunakan sudu, ataupun sudu yang guna untuk orang test madu lebah. Sedikit je. Yang kecil tu. Hujung lidi saja guna. Masuklah air yang agak sikit hangat. Kacau, aduk, minum. Waktu malam dengan waktu pagi. InsyaAllah tidak sampai dalam masa 1 minggu dah menunjukkan kesan positif. Ya, yang itu daripada pengalaman, testimoni yang telah Pak cuba. Alhamdulillah, syukur. Baik, kita pergi pada soalan yang keempat. Ni soalan yang dihantar pada Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya berumur 58 tahun. Ingin bertanya tentang kedudukan darah tinggi. Sudah ambil herba gamak emas, vita kopi gamak emas, teh botani, kapsul albumin serta minyak zaitun. Saya amalkan seminggu 3 kali sehari, tapi darah tak turun juga. Degupan jantung kuat. Bila nak test darah tinggi, apa perlu saya ambil lagi? Lagi satu, lutut dan tumit kaki bertambah sakit, bengkak berisi air pada lutut. Apa saranan Pak Haji? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Banyaknya obat dimakan, belum tentu lagi kesembuhan akan berlaku kalau tak betul. Tapi semua ubat ni betul kah? Betul, tapi tak betul susunannya. Ya, harus ada tertib dia. Macam kita ambil uduk, kena ada tertibnya. Ya, apa dia misalnya? Baik. Yang pertamanya kita nak bicara tu tentang darah tinggi. Darah tinggi, apa makna darah tinggi? Makna darah tinggi ni bacaannya tinggi.
Itu kebiasaan orang faham macam tu. Tapi itu adalah pembacaan biasa. Bacaan yang tinggi 200 ke. Lepas tu 200 yang atasnya, ya. Sistoliknya, distoliknya. Jadi bergantung kepada itu. Itu yang disebut sebagai darah tinggi. Tapi tak tepat. Kalau dalam pengobatan herba, darah tinggi itu ialah darah yang berada di puncak kepala. Di sini. Bila kita kata darah tinggi, yang paling tinggi tubuh badan kita di mana? Bukan kat tangan, tapi di puncak kepala. Itu darah tinggi. Maka Nabi SAW menyebut bila mata kita ni nampak merah-merah, keluar urat-urat merah ni dekat mata putih itu, Nabi SAW menyebut bekamlah kamu. Terus bekam. Sebab dia boleh menyebabkan kematian, kata Rasulullah. Ini hadis. Jadi kita kena bekam di mana? Bekam di atas ni. Jadi pengikat darah dia tak turun tu sebab dia ikat di sini. Kalau sini kita tak betulkan, darah dia tak mau turun. Makan apa pun, gamat kah, makan vitek kah, ambil kopi gamat lagi, dia tambah lagi minyak zaitun sehari 3 kali, dia tak akan turun. Sebab di atas itu kita tidak buka. Dalam tubuh badan kita ada pintu dia. Cuba lihat. Ini pintu satu. Pintu yang pertama. Pintu yang kedua. Macam mana kita nak orang yang ada darah tinggi ni sifat dia panas. Jadi kalau panas kita nak sejukkan. Kalau sejuk kita nak panaskan. Jadi dia panas ini kuat. Jadi maksudnya kita kena sejukkan di ubun-ubun kepala ni. Bila dia lekat di sini, darah mula membeku di sini, dia bleeding, pendarahan. Sakit dekat sini, dia mula sakit kat tengkok sini. Sakit dekat sini. Kemudian dia sakit di lengan ni, sakit. Sakit betul-betul sakit lengan ni. Kadang-kadang dia jadi ngilu di hujung-hujung ni. Kemudian diikuti dia sakit di pinggang. Lepas tu kelemahan di lutut. Dan akhirnya sakit di bawah tumit. Orang kata itu arthritis. Bukan. Darah tinggi. Sebab itu, kalau ada orang datang ke tempat Pak Haji, dia bagi tahu, Pak Haji, aku sakit lutut. Nak bangun solat berdiri tak boleh. Kemudian, sakit tumit. Betis ni tegang katanya. Sakit. Soalan dia, ada darah tinggi tak? Ada, dia kata. Baik. Ada sakit sini tak? Ada sakit. Ada sakit di ubun-ubun. Sakit dia tak? Itulah dia. Cerita dia darah tinggi. Ataupun dia kata, ada tak penyakit kencing manis? Kencing manis yang sama. Dia ni, di titik ni. Jadi titik ni, satu titik bekam. Wajib. Di sini. Kenapa jatuh hukum wajib? Wajib dalam arti kata ilmu bekam, ya, bukan wajib tentang solat tu, bukan gitu. Orang belajar bekam ni wajibnya dekat situ. Nanti kita salah faham pula, ya. Jadi bila kita ingat kat situ, kerana apa? Kerana di situ adalah kunci rahsia bagi kencing manis dan darah tinggi turun atau tidak di situ. Bekam itu. Baik, sekarang ni kita telah membuat satu lagi produk ini. Jadi lagi cepat. Hanya spray saja di ubun-ubun ni sehari 5 kali, ikut waktu solat juga. Elok baliklah badannya itu, yang sakit di bahagian tengkoknya, yang sakit di lengannya, yang sakit di lututnya, yang sakit di pahanya, sakit paha terus sampai ke tumit. Lalu jumpa, tiap-tiap hari jumpa kasus itu. Kita ambil itu. Masya Allah. Kita bagi ini sekali dengan apa? Sekali dengan kapsul haruan pasir. Memang betul, kapsul haruan. Kalau tak ada kapsul haruan, omega. Boleh. Sangat-sangat bagus. Dan kalau dia ada kencing manis, baru kita bagi minyak habatus soda. Jadi, minyak habatus soda, spray dan kapsul haruan. Kapsul haruan. Bagi dua-dua tu saja, bapa ibu sekalian, nanti suruh dia datang lagi 1 minggu. Ini saja. Selalunya Pak Haji akan bagi ini. Kemudian Pak Haji akan kata, nanti seminggu lagi ketemu saya. Ketemu Pak Haji di sini. Soalan dia pun tanya, Pak Haji ada lagi kah di sini minggu depan? Ada. Nak pergi ke mana? Duduk tunggu kat sini? Ada lah.
Jadi dia pun datang seminggu kemudian. Duduk dia. Diam tu. Dia diam. Bila dia diam, kita pun suspend juga. Kita pun risau juga. Bagaimana keadaannya? Kita pun tanya kepada orang sakit tu, macam mana keadaannya? Dia diam. Pak Haji, alhamdulillah, sebahagian besar penyakit dah hilang. Allah. Alhamdulillah, sakit dia selama ni hilang. Kebah tangan tu hilang. Tetapi pula, bila dia kata tetapi, kita duk tunggu apa dia nak kata tetapi pula. Dia kata ubat dah habis dah. Ubat dah habis, kena beli ya. Kena beli. Tapi kalau mai ke sini, Pak Haji, CSR tu apa dia? Corporate Social Responsibility. CSR. Untuk bantu orang. Tak perlu bayar. Dibayar oleh perusahaan. Dibayar oleh syarikat. Tapi bila dah sembuh besok, bismillah, belilah di mana-mana, stoker-stoker kita ada sana, tak perlu datang ke sini. Ambil 2 herba ni, minum sampai 2-3 bulan. Dia kata, ni nak kena minum sampai 2-3 bulan kah? Ya, dulu makan ubat kimia dah 10 tahun dah. Ni baru 3 bulan. 10 tahun juga ini. Itu. Dia pun setuju. Setuju sebab apa? Dia gembira. Alhamdulillah. Masya Allah. Berapa harga ni Pak Haji? Free. Saya nak bagi, nak infak. Infak tu ada tabungan kita untuk buat tahfiz sains Al-Quran. Nak kaji Al-Quran berdasarkan tip Nabawi. Buat dekat situ. Dia pergi letak RM500. Letak RM500. Sebab apa? Dia rasa bahagia. Dia rasa gembira. Dan insya-Allah, sebab itu kita kena mempercepatkan pengkajian tentang sains perubatan Al-Quran. Cepat mengkaji tentang Al-Quran, tentang herba yang kita gunakan itu. Itu di antaranya, insya-Allah. Baik, oleh sebab itu maka darah tinggi ubatnya itu saja. Jadi kalau kita nak tambah-tambah yang lain, boleh. Kalau dulu kita selalu bagi apa? Vitax, Pelawas, Tujuh Angin, dah cukup. Tambah pun omega 3 tambahkan. Tapi sekarang kita lebih advance, lebih cepat. Itu di antaranya. Baik, kita pergi pada soalan yang kelima. Jerawat di wajah. Sudah melakukan colon cleansing selama 2 bulan menggunakan masker Moringa Plus minyak zaitun. Akan tetapi qadarullah belum kunjung pulih. Herba apakah yang sesuai? Apakah ada pantangan makannya? Usia 14 tahun, jenis kelamin pria. Ni banyak masalah jerawat kat muka. Jerawat dengan muka ni, dia kena gunakan dia punya HGH. Tetapi yang terbaik bukan HGH, tetapi ialah embun pagi. Spray dengan embun pagi tu, insya-Allah bersihlah muka tersebut. Spray juga di dalam mulut sehari 5 kali ikut waktu solat, bawah lidah. Dan masa yang kedua kita gunakan itu. Dan yang ketiga, ubat sapu lendir hati bumi untuk bagi masalah jerawat. Memang betul, jerawat ini kalau kita belajar dia, kita kena ada sesuatu yang bersifat pelawas. Ni sembelit. Dulu boleh gunakan spirulina untuk ditambah makan, atau boleh kita gunakan apa-apa pelawas juga untuk hilangkan sembelit. Sebab sembelit itulah yang menyebabkan dia jadi imbalance hormon. Pori-porinya tertutup dengan lapisan lemak, minyak dan sebagainya. Jadi kita kena buka balik dengan ini. Ataupun spirulina tu sendiri campur dengan air buat masker untuk kulit. Masya Allah, itu sangat baik. Cumanya di sini Pak Haji mempunyai ada herbal sauna. Herbal sauna ni, herbal sauna ini kita masuk, kita rebus, ketika dia kita wapkan muka. Namanya wap resdung. Sebab
jerawat termasuk dalam kategori resdung. Jadi kita ambil itu aja sampai dia keluar habis. Memang betul ada yang wap tu dia keluar mukus itu daripada pagi hingga ke petang. Memang betul. Macam orang buat gurah. Orang buat gurah tu dia keluar lama, berjam-jam keluar lendir. Betul. Ini pun macam buat gurah je. Itu yang kita namakan gurah wap resdung. Itu di antaranya. Masya Allah. Ya. Baik. Kita pergi lagi pada soalan yang ke-6. Ada bekas kecoklatan di bahagian atas bibir. Bila dari jauh nampak seperti kumis, tapi sebenarnya bukan kumis. Sudah menggunakan minyak zaitun, gamat yang diselangi esok harinya dengan minyak zaitun campur spirulina, namun belum hilang jua. Sesudah dialami selama setahun. Pertanyaannya, apakah penyebabnya? Apa herba yang sesuai? Usia 35 tahun, kelaminnya wanita. Masya Allah. Kulit. Ya, kulit ini dia kata ada warna coklat di kulit. Apa pun. Masalah di kulit ni sama ada kutil. Macam dia punya semalam, Pak Haji ada jumpa ada satu kes yang rare lah. Kutil ni naik penuh di sini. Tangan kutil di tengah, di kaki, di badannya naik kutil. Kutil itu adalah virus. Dia kata dah macam-macam lah dia buat. Ada yang menggunakan laser, letak itu melecur, tapi naik semula. Pak Haji bagi masa kepadanya 1 minggu dengan izin Allah, bersih tubuh badannya itu dengan izin Allah. Dia kata saya dah jumpa spesialis pesakit kulit katanya. Dia jumpa spesialis pesakit kulit itu dia punya harapan dia, tapi kita bukan spesialis. Kita jumpa spesialis herba. Special herba. Bukan spesialis herba, bukanlah nak sebut tentang Pak Haji, bukan. Nak cerita special herba. Bukan spesialis, special herba. Kalau ambil sembuh dengan izin Allah. SJ2 ya. SJ2. Jadi untuk jenis kulit ini kita ambil dengan SJ2. Pernah yang Pak Haji jumpa dulu, ada orang yang jadi ini hitam di muka ni, timbul. Mengerikan juga. Dia pun malu nak pergi jumpa orang. Macam-macam dia jumpa spesialis. Tapi akhirnya special herba juga. Makan special herba, elok bersih balik. Subhanallah. Ni, Pak Haji, kalau nak bagi muka Pak Haji ni jadi putih, bersih, cantik ni, muda nampaknya, hilang garis-garis tua ni, ambillah SJ2. Tapi ialah tak payahlah kita ambil. Orang yang nak jaga kecantikan tu ambil SJ2. Muka cantik. Ubat makan yang mencantikkan kulit wajah kita dan sebagainya. Katanya orang ni sanggup menghabiskan wang yang begitu banyak kerana nak cantikkan kulit wajah. Pak Haji ada ni satu special herb. Kalau ambil dia, kulit muka jadi cantik, termasuk jerawat, termasuk tompok hitam, termasuk apa juga masalah di kulit, di seluruh tubuh badannya juga begitu. Kalau kutil tak mau hilang kutil tu, cubalah tengok, pergi jumpa spesialis, bagi tahu kepada spesialis saya nak buang kutil. Ada di mana kutil? Di tapak tangan ni, atas ni penuh badan. Dia pun tak punya keyakinan. Sebab nak hilang kutil macam mana? Operate, naik balik. Operasi, tumbuh balik. Tapi kalau jumpa special herba, makan saja berguguran kutil tersebut. Tidak percaya? InsyaAllah Pak Haji dah ambil gambar sebelum dan nanti selepas Pak Haji akan tunjuk. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Dan ada pun video kita yang dah sedia ada. Nanti Pak Haji minta supaya akhir program ini jangan cepat-cepat habis. Jangan dah habis itu kita pula left cepat-cepat, kita left pula, kita keluar cepat-cepat. Jangan lagi. Nanti tengok dia punya testimoni di situ. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya soalan yang ke-7 ya, kita ada sikit masa lagi, lebih kurang 20 minit lagi. Ya, insya-Allah.
Mata kanan terkena racun ketika menyemprot ke daun pokok yang terletak tinggi di atas kepala. Jadi terkena percikan racun yang menyebabkan mata perih dan kabur. Lama kelamaan mata jadi tak bisa melihat dan jadi memutih. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah dicoba dengan wave dan anti-rat tapi belum kunjung sembuh. Apakah yang harus dilakukan dan herba apakah yang sesuai? Usia 45 tahun, kelaminnya pria. Masya Allah. Inilah dia akibatnya. Kita guna racun kimia. Racun kimia ni bukan mata saja tak lihat, orang pun mati. Ni kepada teman-teman Pak Haji yang duduk satu negeri dengan Pak Haji, iaitu di Perlis. Dengar di kat sini betul-betul. Apabila musim harum manis telah selesai, orang buat pruning, iaitu dipotong-potong. Dah hanya itu, lalu disemprot atau dispray dengan racun kimia. Spray racun kimia tu kena pakai pakaian seperti naik ke bulan. Neil Armstrong pakai pakaian tu lah, naik ke bulan. Kita bukan pakai pakaian Neil Armstrong tu naik ke bulan. Kita pakai untuk spray. Spray apa? Spray racun. Racun tu bahaya. Kita tak boleh sembunyikan fakta berapa banyak anak muda yang masuk hospital dan ada yang mati. Kita tak boleh sembunyikan fakta. Jadi bila kita spray begitu, jadi begitu. Jadi sebab itu bila Pak Haji memperkenalkan POC ni bukan hanya takat spray. Kita tak perlu pakai apa-apa. Kalau kita hidu dia, kita jadi lagi sihat. Ya, itu kita spray dia. Tapi kalau racun, kena pakai ni. Kalau tak pakai, kena mata. Ini kasus dia. Kes dia, kena mata. Mata hanya kelabu, memutih dan akhirnya tak melihat kembali. Bagaimana? Dia dah cuba wave, dah cuba anti-rat, tapi tak kunjung sembuh. Bagaimana cara dia untuk nak repair balik mata, retina, kornea yang ada tu. Sebelum itu Pak Haji teringat pada hadis Nabi SAW, ya, apa-apa pun yang kita lakukan ini, itu adalah merupakan suratan takdir Allah pada diri kita. Siapa yang kata Nabi Allah Ta'ala jadikan matanya buta, dia tak melihat, dan dia bersabar, maka tempatnya di syurga. Ini sangat-sangat istimewa. Sama juga dengan kasus mati anak. Mati anak 3 orang, Nabi kata syurga. Datang wanita yang kedua, dia kata bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Nabi kata syurga. Datang yang kita bagaimana kalau seorang pun syurga. Begitu juga dengan hilangnya penglihatan, buta, tempatnya adalah syurga. Sabar ya, sabar. Baik. Apakah dia herba yang kita nak gunakan untuk membuat perawatannya balik? Jadi herba ni tak boleh bagi ikut mata, tak boleh. Dia kena perbuat percobaan dia dengan cara minum, iaitu kita gunakan human growth hormone, HGH. Masuk ke dalam air atau kita spray di bawah lidah, 1 hari 5 kali, buat sampai dia nampak terang balik. Satu. Yang kedua, jangan lupa ada satu yang telah kita buat, iaitu view spray. Ya, kita spray juga di dalam mulut atau dalam air, lalu kita minum. Jadi HGH ini kita spray di bawah lidah, view spray di dalam air, minum, ya. Kemudian kita minum. Insya-Allah minum setiap hari. Kita akan lihat ada perubahannya. Insya-Allah. Seperti mana yang Pak Haji sebut. Ada satu lagi perawatan yang digunakan untuk mata, iaitu menggunakan hati sapi. Kalau hati kerbau, itu untuk galau, ataupun untuk sakit jiwa. Orang sakit jiwa cakap sorang-sorang, kemudian pula menggigau waktu malam, kemudian ketakutan, sekejap dia rasa macam halusinasi. Ini kena ambil hati kerbau. Tetapi kalau orang itu mempunyai permasalahan mata, dia ambil hati sapi. Macam mana ni? Ambil hati
untuk pengobatan mata. Daripada hati naik ke mata, pada mata turun ke hati. Ambil dia, dibakar, lepas tu dipotong-potong-potong, makan dengan nasi tanpa ada santan, tanpa ada minyak, tanpa ada kuah, nasi putih je. Makan itu, buat selalu sampai Allah Ta'ala bagikan kesembuhan. Begitu juga dengan orang yang ada masalah liver. Masya Allah ya, Pak Haji mendoakan teman-teman kita yang ada ujian terhadap liver, kembung. Ya, apa yang kita nak kena makan? Hati. Hati apa? Hati sapi. Makan dengan nasi putih. Nasi putih maksudnya tidak ada apa-apalah, tidak ada lauk-lauk yang diambil. Hanya itu saja, dengan izin Allah. Jadi kalau kita belajar dalam sijil herbalis, ada buku teks kita, dia akan tulis dekat situ, minyak daripada hati. Minyak hati itu dijadikan sebagai ubat. Masya Allah, ini sangat hebat. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir, yang ke-8. Apakah perbezaan menggunakan emas putih, emas kuning berpengaruh pada kulit? Kerana yang dialami bila memakai perhiasan emas putih, kulit menjadi gatal. Bila emas kuning, dia tak gatal. Adakah ada kaitan dengan masalah kulit? Tuan Haji, umur 35 tahun, kelaminnya wanita. Hak mana yang pakai gatal itu, bagi dekat Pak Haji. Jangan dibuang, itu membazir nanti. Bagi saja sama Pak Haji. Hak yang kata tak gatal tu pakailah. Okey, masalahnya emas ini, dengar betul-betul ni, emas ini dia mempengaruhi hormon. Sebab apa emas tak boleh pakai kepada lelaki? Kalau orang lelaki pakai emas, dia nak jadi cenderung membentuk hormon perempuan. Sebab tu dilarang kita pakai gelang emas kah, rantai emas kah. Dia nak jadi seperti mana perempuan. Itu ada di antaranya. Dan ada yang bila kerana suka-suka duk pakai tu, lama-lama dia pergi tukar jantina dia daripada lelaki kepada perempuan. Pasal apa? Mula-mula dulu dia suka pakai emas. Mah mak dia lah, cincin mah mak dia sebagainya. Lama-lama dia membentuk hormon perempuan. Dan kalau dia jadi gangster, dia pakai emas, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi kecelaruan fikiran. Obses tu apa dia? Meledak-ledak. Ini dilarang laki-laki pakai emas. Kita bukan nak contoh lelaki yang meledak-ledak. Kita nak lelaki yang mempunyai sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat halus orangnya, sangat sopan orangnya, pemaaf orangnya. Sedangkan kalau dikatakan Rasulullah kekuatannya, mau menguji kekuatan Rasulullah, dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahawa kekuatan Rasulullah itu adalah 40 orang lelaki, dan ada yang mengatakan 100 orang lelaki. Kekuatan Nabi SAW. Sebab itu pedang Rasulullah, kalau kita tengok pedang Rasulullah itu, sahabat cuba pegang dia, meleret, tak boleh nak angkat. Ketika sahabat mengambil pedang untuk membunuh Abu Jahal, meleret pedang Nabi SAW. Di mana kekuatan? Jadi sebab itu dikatakan bahawa dalam pengkajian sejarah, berat pedang Nabi SAW itu, ini dikatakan dalam sejarah. Wallahu alam. Pak Haji tak mau nak kata ini sebab apa. Ini satu benda yang orang kata dalam pengajian, ya, sampai beratus kilo. Ada angka dia, tapi Pak Haji tak berani nak sebut kat sini, nanti bapak ibu tak percaya. Ratusan kilo. Kalau Rasulullah itu tak kuat, macam mana nak angkat pedang ratus kilo? Pedang ni dia pecah
pecah. Riwayat mengatakan ketika Rasulullah berperang tu, orang ditetak oleh musuh, ditahan oleh Rasulullah tu, dia pecah di tengah. Itu satu riwayat. Satu riwayat, pedang itu dia pecah dua begitu kerana digunakan ketika berperang, lalu ditikamnya kepada musuh di bahagian tengkok ni dan dipatahkan. Jangan tengok Rasulullah SAW itu perlahan begitu sebagainya. Dalam kitab Ar-Rasul pun menceritakan begitu. Fizik Rasulullah itu kuat, tak mampu ditandingi. Rasulullah pernah bertemu dengan, pernah bergusti, bergulat dengan orang yang paling kuat, tak mampu. Rasulullah hanya pegang tangannya, Rasulullah genggam, dia tak mampu untuk membuka genggaman pegangan Rasulullah. Itulah Rasul kita. Ya, tetapi aduh, sangat-sangat menghormati orang, sangat-sangat merendah diri. Aku ni hanyalah anak yatim sahaja. Padahal itu Habibullah. Habibullah. Kalau mau dihancurkan penduduk Taif, datang malaikat penjaga bukit kata, kami boleh hancur ya Rasulullah, kami boleh hancurkan penduduk Taif dengan mengangkat bukit. Nabi tak mau. Nabi berdoa mudah-mudahan anak cucunya besok beriman. Itulah Rasulullah yang kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus selawat, banyak-banyak selawat. Ya, jadi itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu maka pertanyaannya emas putih dengan emas kuning. Jadi kita ni kalau kita tengok, kalau orang perempuan, dia boleh ambil emas kuning kerana dia sesuai dengan hormon dia. Dan ada yang tak sesuai dengan hormon dia. Hormon itu dia jadi terganggu, dia timbullah reaksi, dia jadi gatal apabila dia mengambil emas putih. Begitu juga dengan cincin, batu-batu cincin. Kesemuanya ini bukan kosong. Bukan kosong. Kesemuanya ada mineral. Ada pancaran-pancaran X-ray, pancaran-pancaran gamma, pancaran-pancaran ultraviolet, pancaran-pancaran apa, cahaya daripada tersebut. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka emas ini disebut sebagai apa? Kalau di Indonesia dia panggil batu suci ya. Batu suci. Ya, batu emas, permata, berlian. Berlian ada lagi berlian hitam. Ya, kemudian berlian yang tidak warna hitam. Masya Allah, Masya Allah. Harganya begitu. Baik. Namun begitu emas digunakan dalam perdagangan dalam Islam. Jadi menjual dan menilaikan sesuatu barang dengan dirham dan dinar emas. Dinar emas. Dan kita berdoa mudah-mudahan di suatu masa nanti Allah SWT mengeluarkan emas-emas yang penuh kekayaan emas ini ada di bumi Indonesia. Tak habis menggunakannya. Tak habis menggunakannya. Begitu juga di Malaysia. Begitu banyak emas nikel yang begitu banyak yang diadakan. Dan akhirnya kerana banyaknya khazanah dalam bumi ini, maka dia jadi tempat perebutan. Bapa ibu dari Indonesia, pertahankan Indonesia. Jangan sampai diambil orang. Kekayaan ini untuk Islam. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada esok hari bersama kuliah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कल कॉल में वो ये बता आप किसी के थ्रू कभी मलेशिया गए हो टूर ऑपरेटर में? मैं लगता है आपको मुझे लगता हूँ मैं मलेशिया हांगकॉन्ग जाना कहते नहीं वो इस्लाम कबूल करने से पहले कभी गए हो मैं क्यों कहता है मैं जा रहा है
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah hati gembira terasa bahagia itulah tanda nikmat darinya ingatlah Allah syukur padanya ucapkanlah Alhamdulillah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah lihatlah alam terbentang luas langit cerah memayungi bumi hati terasa kebesarannya ucapkanlah Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda ingatlah ia sementara ucapkanlah inna lillah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la